أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطلب بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر وتم بخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, kita telah pun membicarakan fasal yang ketiga, iaitu berkenaan dengan pemilihan ilmu, pemilihan guru, pemilihan rakan belajar dan penetapan ilmu. Penetapan ilmu maksudnya apakah ilmu yang kita nak belajar, ya? Ilmu apa yang kita nak tuntut, ilmu apa yang kita nak cari. Jadi pada awal fasal ini Al-Imam Zarnuji menerangkan kepada kita bahawa perlunya untuk kita memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang diperlukan pada waktu tersebut, yakni ilmu fardu ain, ya. Sebab kadang-kadang ramai, ya, penganjur majlis ilmu ni dia lebih suka untuk panggil ustaz-ustaz, ya, asatizah yang yang berkuliah secara umum sahaja, kan. Kuliah tu baik kan, puan, ya, majlis ilmu tu baik, tetapi yang dia nak tu hanya kuliah-kuliah ilmu yang umum sahaja, ya, yang berbentuk tazkirah, yang berbentuk ceramah-ceramah yang umum, kan. Tapi hakikatnya benda yang baik kadang-kadang bukan memberi maksud yang baik. Tu kita kena faham dulu. Bahkan menjadi satu dosa yang besar, tuan-tuan. Dalam masjid tu, surau tu mungkin 30 hari tu penuh dengan kuliah maghrib. Tapi kuliah maghrib tajuknya apa? Bermacam-macam tajuk. Tidak ada pengajian khusus tentang ilmu fardhu. Maknanya berdosa orang yang menganjurkan, ya, kuliah di masjid ataupun surau tersebut. Kenapa? Kerana salah memilih ilmu, kan? Salah nak menyusun ilmu untuk masyarakat, untuk orang kampung di tempat tersebut. Sebab tu kita kena ada juga, ya. Tak ada masalah, tuan-tuan, untuk kita nak mengaji ataupun kita nak mendengar kuliah-kuliah umum yang lain. Tak ada masalah, kan? Bukannya seminggu tu nak mengaji tafsir, nak mengaji tauhid, tak. Bukannya nak mengaji fiqh saja, ya, nak mengaji tasawuf saja. Ada juga benda lain kita nak belajar, kan? Tak ada masalah. Tapi kalau 7 hari seminggu tu penuh dengan kuliah umum saja, kan, seronok dengar saja untuk halwa telinga kita, maka boleh menjadi dosa yang besar.
Kerana fardu ain ni ilmu yang wajib untuk kita tuntut. Disebutkan oleh Al-Imam Zunuji, ilmu yang penting ialah ilmu untuk kita mengenali Allah, kan? Iaitu ilmu tauhid. Kerana tu ulama menamakan ilmu tauhid ini dengan bermacam-macam nama. Ada namanya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, usuluddin. Hampir 10 nama semuanya yang diberikan oleh ulama untuk menamakan ilmu tauhid ini. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak tunjukkan bahawa betapa pentingnya pengajian tauhid kita sekarang ni. Kan? Jadi tak boleh tinggal, ya. Kenapa? Kerana kita tak boleh bertaklid dalam akidah. Kan? Tak boleh nak ikut-ikut saja. Sebab apa? Sebab mak kita Islam. Mak kita Islam, mengandungkan kita, kita duduk dalam keluarga Islam, maka kita pun jadi Islam. Ini Islam yang taklid, tuan-tuan. Yang canggih sikit, istilah yang canggih sikit, orang sebut apa? Islam biologi. Ya? Datuk dia Islam, bapa dia Islam, dia pun ikut je lah dari Islam. Bila orang tanya, apa dalil wujudnya Allah? Tak boleh nak jawab. Berat, tuan-tuan. Apa dalil wujudnya Allah? Tercengang kita. Orang tanya Islam ke? Memang Islam lah. Kan? Kat pengenalan saya ni ada tulis Islam. Kan? Tapi sebab tak mengaji ilmu tauhid, maka bila orang tanya dalil kewujudan Allah, dia tak boleh jawab. Maka dia perlu belajar, tuan, wajib belajar. Tak boleh taklid. Ya? Dalam tauhid, akidah ni tak boleh taklid. Dalam fiqh boleh. Bahkan dalam fiqh, ilmu fiqh wajib kita taklid. Kan? Kita tak boleh nak mengeluarkan hukum fiqh dengan ijtihad kita, tak boleh, kita tak mampu. Kita bukan ahli dalil, ya? Kita bukan ahli ijtihad. Nak cari kitab fiqh mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ya, nak ambil daripada hadis Nabi, kita tak mampu. Maka kita ikut mazhab, imam mazhab yang 4 tu, terutamanya kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, maka kita ikutlah, ya, apa yang telah disusun manhajnya oleh ulama-ulama kita, maka kita ikut secara taklid, ikut-ikutan. Walaupun kita tak tahu dalil, ya. Beratlah kalau kita nak tahu dalil. Apa dalil wuduk? Cari hadis Nabi. Payahlah kita, kan? Apa dalil kena baca Fatihah semasa sembahyang? Kita orang awam je, kan? Baca kitab Arab pun kita tak reti. Jadi kita tak mampu. Cuma kita belajarlah dalam Matan Abi Syuja', ya, dalam Safinatun Najah, kitab fiqh yang asas, idaman penuntut. Diterangkan oleh penulis musannif, dia kata dalam solat antara rukunnya mesti kita membaca Al-Fatihah. Wajib baca surah Al-Fatihah. Dia tak bagi tahu dalil pun. Dia tak kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia tak bagi keluar, dia tak keluar pun dalil. Tak apa, kita ikut saja. Itu dalam fiqh. Tapi dalam tauhid, tuan-tuan, kita ni, anak cucu kita ni kena tahu, ya, sebab apa kita ni beriman kepada Allah. Belajar sifat dulu. Belajar sifat 20. Allah wujud. Apa bukti Allah tu wujud? Kena tahu. Walaupun kita tak tahulah dalil secara tafsil, ya, secara terperinci. Orang tanya, apa dalil daripada Quran bahawa Allah ni wujud? Saya tak reti benda ni. Cuma saya belajarlah dengan ustaz dalam kuliah dulu. Ustaz kata, dalil wujudnya Allah ni ialah wujudnya alam. Kan? Ada alam bukti kepada wujudnya Allah. Takkan alam ni jadi sendiri, sebab alam ni makhluk. Kan? Mustahil alam jadi sendiri. Seperti mana ada tai lembu tengah jalan, maknanya ada lembu yang duduk di jalan tersebut sebelum tu. Ada kesan, maknanya ada yang meninggalkan kesan tersebut. Ada alam, maknanya ada yang mencipta alam tersebut. Cukup, tuan-tuan. Kita tahu yang ni, tahu dalil secara umum, insya-Allah di akhirat kita selamat. Kita dah keluar dah daripada orang-orang yang dianggap khilaf di kalangan ulama pada iman dia. Sebab ulama bincang apa hukum orang yang bertaklid dalam akidah. Ulama bincang, ada 6 pandangan. Saya sebut dah minggu lepas. Yang pertama, dia kata apa? Kafir. Kafir, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu dalil secara umum, ya, tentang wujudnya Allah, kafir hukumnya. Tapi kafir sini bukan makna kafir ni kita boleh bunuh dia, ya, ataupun kafir itu maknanya tak boleh kahwin dengan dia, kan? Datang bakal menantu kita datang ke rumah, kita pun tanya, pak cik nak tanya sikit ni. Pak cik nak tanya, apa kamu Islam ke? Ya, saya Islam. Kamu beriman tak dengan Allah? Saya beriman dengan Allah.
Beritahu pakcik, apa dalil wujudnya Allah? Tercengang dia kan? Dia tak masuk sekolah agama, tak pernah mengaji fardu ain. Dia nak kahwin lah dengan anak kita tu. Kita pun kata, minta maaf lah nak, kamu ni tak layak kahwin dengan anak saya. Sebab apa? Sebab kamu kafir. Berat tuan. Bukan tu maknanya. Ya, kafir sini maksudnya di akhirat nanti dia tak selamat. Tu makna dia. Ya. Di akhirat sana tu dia tak selamat. Keadaan dia seperti golongan yang bukan Islam depan Allah Ta'ala nanti. Tu makna kafir dalam perkataan tersebut. Bukan makna kafir maknanya tak boleh kita nak bagi harta warisan, ya, tak boleh nak bagi pusaka kepada dia, tak boleh nak bagi faraid kepada dia. Kenapa? Kerana dia tak tahu dalil secara ijmal tadi, ya, tentang kewujudan Allah. Jadi yang pertama tadi ilmu tauhid, ya, wajib belajar. Kenapa? Kerana dia boleh dianggap sebagai kafir. Yang kedua, pandangan ulama kata boleh dikira sebagai ahli maksiat. Kan? Dosa tiap-tiap hari. Kita tak tahu kita ni dah buat dosa. Ingatkan dosa kita ni tinggal sembahyang je. Ingat dosa kita ni tak puasa je. Rupa-rupanya tak mengaji tauhid pun berdosa tuan-tuan. Berdosa tak mengaji tauhid. Tiap-tiap hari berdosa. Ya? Dikira sebagai ahli maksiat. Ya? Sebab tu tuan-tuan, dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi masih berdosa kerana tidak menggunakan dalil. Ini kita mazhab kita tuan-tuan. Ya? Mazhab akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Mesti tahu dalil secara umum, ya, kalau tidak dikira sebagai berdosa. Kemudian minggu lepas kita dah bincang juga, ya, tentang ilmu yang terbaik yang perlu dipelajari oleh penuntut ilmu, iaitu ilmu apa tuan-tuan? Ilmun atiq, iaitu ilmu turas, ya, ilmu tradisional, ilmu silam. Ni ilmu yang terbaik, kan? Dia ada dua tuan-tuan. Ada ilmu yang jadid, ilmu yang baru, dan kemudian ada ilmu yang turas. Jadi kalau antara dua ilmu ni tuan-tuan, kita nak utamakan yang mana dulu? Utamakan ilmu yang turas. Kenapa? Kerana ilmu ni adalah ilmu yang diwarisi oleh Nabi kita. Diwarisi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, para tabi' dan juga para tabi'in dan ulama salaf yang terdahulu. Ini ilmu yang terbaik. Antara ilmu alat, ya, dengan ilmu akhirat, yang mana kita nak utamakan? Utamakan ilmu akhirat. Ya, itu maknanya. Ya, ilmu turas dengan ilmu jadid, ilmu semasa, kena pilih ilmu yang turas. Ya, kena pilih ilmu silam. Turas ni bahasa Melayu kita panggil kitab kuning lah, kan? Jangan tinggal kitab-kitab Jawi tuan. Ya. Sekarang ni pun banyak dah kitab-kitab Jawi yang dialih bahasa, kan, kepada bahasa yang lebih moden. Mudah dah untuk kita nak faham, mudah untuk kita nak baca, untuk kita nak bertalaki dengan para asatizah kita. Ya, dalam kuliah Ustaz Muhadir banyak buat dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari saja. Ya, nak mengaji kitab Idaman Penuntut ada, ya, nak mengaji kitab Safinatun Najah, ramai asatizah kita, ya, yang mendiskusikan kitab-kitab yang turas ni. Yang ni kena belajar tuan-tuan. Ya, bukannya nak mengaji kata sains dalam Quran, masya-Allah. Kan? Nak mengaji yang hebat je. Tak. Sains dalam Quran, kan? Bab jamak kasar pun tak tahu lagi. Kena selesai dulu. Kita tahu mana yang perlu diutamakan, ya? Itu maksud turas. Kena pelajari ilmu turas. Baik. Kemudian dalam kuliah minggu lepas juga saya dah sebut, dalam bulan yang lepas, ya, hendaklah penuntut ilmu itu menjauhi ilmu perdebatan. Ya, ilmu perdebatan, ilmu khilaf. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita jauhkan. Kenapa? Kerana ianya membuang masa. Buang masa, ya, tak selesai. Debat-debat khilaf-khilaf akhirnya merugikan masa kita dalam menuntut ilmu. Akhirnya kita semakin jauh daripada ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu yang penting tuan, ya, untuk kita nak faham bagaimana manhaj untuk kita mengamalkan sesuatu amal ibadah tersebut. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Demikianlah apa yang terdapat di dalam hadis, ya, dan yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu pengetahuan dan ilmu fiqh ke langit. Ini dalam kuliah yang lalu saya dah sebut dah. Antara tanda-tanda semakin hampirnya kiamat, iaitu
berlakunya banyak perdebatan, kan? Terlalu banyak perdebatan. Itu antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Sehingga terangkatnya ilmu pengetahuan yang sebenar dan terangkatnya ilmu fiqh. Demikianlah apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ni banyak, tuan-tuan, ya. Sebab tu dalam hadis disebut ta'allamul ilma qabla an yurfa'a wa 'alaikum bil ilmi wa iyyakum anit tabaddu' wat ta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat al-Imam Dailami. Jadi kata Nabi, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu sebelum diangkat ilmu tersebut. Apa maksud diangkat ilmu, tuan-tuan? Diangkat ilmu bukan maksud diangkat tulisan pada kitab tu ataupun diangkat tulisan Quran, bukan tu maknanya. Diangkat ilmu maknanya dimatikan para ulama. Itu makna dia. Sebab kitab tetap ada, tuan-tuan, ya, kitab ada, tapi orang yang nak baca kitab pada kita tu, itu yang ramai ni, kan, ya? Orang yang ada dalam dadanya kefahaman tentang isi kitab tersebut, orang yang faham tentang Quran, orang yang faham tentang hadis. Siapa dia, tuan? Ulama kita. Bila ramainya ulama-ulama kita yang mati, yang meninggal dunia, maknanya itulah tandanya ilmu Allah itu diangkat ke langit, ya? Itu tanda ilmu diangkat ke langit. Wa 'alaikum bil ilmi, hendaklah kamu sentiasa menekuni ilmu, ya? Wa iyyakum anit tabaddu', dan jauhilah kamu daripada melakukan bid'ah, ya? Kita kena jauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang dibuat dalam urusan agama kita. Wat ta'ammuq, ataupun terlampau mendalam sangat dalam satu bidang, ya? Mendalam sangat sampai menyebabkan kita jadi susah. Jadi bila kita nak belajar, tuan, jangan mendalam sangat, ya? Seperti mana kelompok Yahudi Bani Israel, kan? Tengok, tuan-tuan, apa yang berlaku, ya? Apa yang berlaku bila Nabi Musa AS suruh mereka ni sembelih lembu. Sembelih lembu je mula-mula, kan, ya? Izbahul baqarah, ya? Senang, kan? Sembelih lembu, umum. Baqarah ni lembu apa? Lembu betina. Pilihlah lembu betina hak mana pun tak apa, tak? Tapi dia buat ta'amuk, ya? Dia buat perangai, kan? Tanya macam-macam. Tanya lembu betina ni lembu yang macam mana, ya? Lembu tu warna dia macam mana? Lembu tu dah buat kerja ke tak buat kerja lagi? Lembu ni pernah tak bersama dengan lembu lain, ya? Pernah tak dia beranak lembu lain? Tanya banyak-banyak buat benda, kan? Tanya macam-macam, ya? Last sekali pening kepala nak cari, tak? Mulalah payah nak cari, mati. Hari itu, kan, Allah suruh, Nabi Musa suruh cari lembu, kan? Carilah lembu mana pun, tapi dia buat teruk, kan? Tanya lembu betina yang macam mana. Ini menyusahkan, tuan, ya? Sebab apa? Sebab dia mendalam, nak mendalam sangat. Cukuplah setakat yang perlu kita tahu, ya? Tak perlu mendalam. Bila orang tanya, ya, orang tanya, boleh bagi saya RM1 tak? Kita tanya kat orang, kan, boleh tak bagi RM1 kat saya? RM1 yang mana? Tanya pula, tahu bila punya RM1? Nanti kita kata tahun 1964 ada tak RM1 tahun 1964? Jenuh cari, kan, ya? Ini kalau ta'amuk macam ni menyusahkan, ya? Menyusahkan kita. Jadi tak boleh kita ta'amuk menyusahkan diri. Dan kata Nabi SAW, wa 'alaikum bil 'atiq, hendaklah kamu bersama dengan ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang turas, ya? Mempelajari ilmu yang silam. Kena belajar ilmu turas. Kerana turas ni, tuan, turas ini adalah pemangkin kepada taqaddum, pemangkin kepada masa hadapan. Taqaddum ni masa hadapan. Turas pemangkin, penggerak kepada masa hadapan. Sebab tu salah kalau orang kata kita ni kena pandang ke depan, ya? Wawasan 2020. Kena pandang ke depan, tak? Bukan macam tu, tuan. Dalam Islam perlu melihat ke belakang, ya? Kena tengok balik ke belakang, melihat sirah para salihin yang terdahulu. Sebab ini generasi yang terbaik. Kita kena pandang ke belakang. Kita ni tak boleh nak terus ke depan, melainkan dengan kita ni mengambil suhbah, berjalan, ya, melihat kepada orang yang terdahulu yang berjalan di belakang kita. Siapa dia, tuan? Para salihin yang terdahulu, ya?
Kenapa? Kerana kita melihat zahirnya mereka di belakang. Zahir mereka di belakang. Batinnya mereka ni dah depan kita dah. Dah sampai kepada Allah. Mereka dah sampai kepada Allah. Kan? Kita ni yang belum sampai lagi kepada Allah. Ya? Sebab tu kita ni sebenarnya kita ni patah balik ke belakang. Kita ni jalan patah balik belakang untuk melihat kehidupan mereka. Nak berjalan bersama dengan mereka ni, ya? Dengan pimpinan mereka, dengan pimpinan para salihin yang terdahulu, ya? Itu maknanya. Jangan melihat kepada depan, lihat kepada belakang kita. Generasi yang terbaik iaitu generasi yang dibentuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini generasi yang terbaik, yang imannya kukuh, yang ilmunya mantap, kan, yang akhlaknya cemerlang. Ini generasi yang terbaik. Bukannya sekarang kita melihat kepada masa hadapan yang generasinya semakin rosak, akhlaknya semakin teruk, kan tuan? Ya, makin tua kita, makin kita melihat semakin rosaknya akhlak dan adab generasi kita yang baru ni. Betul tak tuan? Ya, bukan makin baik. Sebab tu kita nak kena patah balik belakang. Tengok balik, ya, perjalanan sirah para salihin yang terdahulu. Kena patah balik ke belakang. Pemilihan guru. Mengenai pemilihan guru, penuntut hendaklah memilih guru yang lebih banyak ilmu, lebih wara' dan lebih tua. Dan tuan ni, kalau kita nak pilih guru ni, Al-Imam Zunuji dah bagi panduan kepada kita. Yang pertama, nak pilih guru ni guru yang banyak ilmunya. Ini penting, guru yang banyak ilmu. Macam mana kita nak tahu guru tu banyak ilmu? Ya? Macam mana kita nak tahu ilmu seseorang alim tu tinggi ataupun tidak? Kita melihat bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain. Kalau muamalahnya baik, cara berurusan dia baik dengan orang, itu tanda tinggi ilmu dia dapat. Kan? Tapi kalau kita tengok akhlaknya buruk, kan, penampilannya selekeh, ya, dan kemudian bila bercakap dengan orang mencarut, maki, ya, menghina orang, ini tanda ilmu tak tinggi. Dan kalau yang di kuliah tu apa maknanya? Itu sekadar maklumat saja. Maklumat saja banyak tapi ilmu tak tinggi. Itu kata ulama, kalau kita nak tengok tinggi ataupun tidak ilmu seorang, tengok bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang lain, ya? Macam mana dia berurusan dengan orang lain. Jadi cara kita nak pilih guru, yang pertama sekali mesti banyak ilmunya. Yang kedua mesti wara'. Makin tunduk makin berisi, kan? Apa nama? Tunduk resmi padi. Tak, makin tunduk makin berisi. Itu maknanya orang yang makin banyak ilmu makin tawaduk dan lebih tua. Jadi kalau kita lihat sini tuan, dalam perbahasan Al-Imam Zunuji ni, tua di sini maknanya tua umur. Tua yang hakiki, tua umur. Maksudnya lebih tua seseorang guru tersebut maknanya lebih baik. Cuma adalah pandangan yang umum, ya, pandangan ulama yang lain sebut tua maknanya tua dari segi ilmu. Sebab tu syaikhun ni, maksud syaikhun, perkataan dalam bahasa Arab syekh, yang kita sebut syekh ni sebenarnya maksudnya orang yang tua. Orang yang 50 tahun ke atas kita sebut sebagai syekh. Tapi kita boleh sebut juga syekh kepada orang-orang yang tinggi ilmu dia, ya? Walaupun dia bawah 50 tahun, kan? Tak cukup lagi 50 tahun, tapi kita panggil syekh. Kenapa? Kerana ilmunya tinggi. Walaupun dia tak tua dari segi umur, tapi tua dari segi ilmu dan pengalaman dia. Jadi cuma dalam perbincangan Al-Imam Zunuji ni, tua di sini maknanya tua umurnya. Kena cari guru yang lebih tua. Kalau macam saya ni baru 31 tuan-tuan, tak boleh lagi lah cari guru macam saya ni. Kena cari orang yang lebih berumur, ya, 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Ini guru yang terbaik. Cari guru yang lebih tua. Sebab orang tua ni tuan, dia pengalaman dia lebih, kan? Orang tua ni pengalaman dia lebih. Bila dia nak keluarkan satu pandangan, dia akan lebih teliti. Bila dia nak keluarkan satu pandangan, dia tak macam orang muda ni. Orang muda nak cepat je, sikit-sikit nak tulis status Twitter, Facebook, WhatsApp dan sebagainya, kan? Orang tua dia akan lebih merenung, dia lebih mendalam, dia akan fikir apa kesan dan akibat dia. Sebab tu tuan-tuan, guru kita yang mulia Said Muhammad Nakib Al-Atas hafizahullah ta'ala, beliau tidak membenarkan kuliah beliau ni dirakam dan dimuat naik dalam internet, dalam Facebook ke YouTube dan sebagainya. Dia tak bagi. Kenapa? Kerana dia nak jaga ilmu ni, ilmu yang disampaikan ni supaya dipelihara.
Hanya orang yang datang dalam kuliah dia saja yang boleh dengar ilmu dia. Maksudnya kalau tak faham, orang yang tak faham, orang yang dengar tadi, yang datang tadi tak faham, boleh tanya kepada dia terus. Jangan sebarkan dalam Facebook. Jangan sebarkan dalam YouTube. Sebab apa? Sebab sekarang ni, orang sekarang tuan, dia ambil video tu, dia kerat-kerat pula. Akhirnya menghilangkan maksud yang asal. Kan? Bila asatizah lain dengar, dia kata, ini nak tentang aku dah ni. Kan? Dia pula jawab video tersebut. Akhirnya jadi panjang, berlaku perdebatan. Sebab ni, adab-adab ulama kita, tuan-tuan, guru-guru kita yang tua, dia tahu apa kesan dan akibat dia. Kalau pengajian dia tadi dimuat naik dalam internet, tapi yang kita buat dalam masjid kita tak ada masalah, tuan-tuan. Sebab kita ni bukanlah guru yang masyhur. Sebab Syed Muhammad Nakib ni antara tokoh cendekiawan hukama yang ada di Malaysia. Jadi apa yang disampaikan, yang dikeluarkan daripada mulut dia, dia akan lebih berhati-hati. Dia tak boleh nak sampai lebih kurang saja. Dia tak boleh nak buat sedap cerita saja. Kan? Sebab dia tahu apa akibat dia. Ini guru-guru yang tua, guru-guru yang alim. Sebab orang tua, tuan-tuan, pengalaman dia lebih banyak beza dengan orang muda. Orang muda ni pengalaman dia kurang. Sebab tu dulu ada dia buat senarai-senarai sekolah-sekolah yang hebat. Dululah masa zaman blok-blok dulu kan. Zaman tahun 2010, 2011 dulu, disenaraikan antara top 10 sekolah-sekolah yang hebat di Malaysia ni. Jadi nombor 10 tu Sekolah Menengah Agama Arab Mahad Muhammadi Lil Banin, sekolah saya dulu. Hebat jugalah sekolah saya ni, walaupun saya bodoh. Masuk juga top 10 di Malaysia. Sekolah saya ni masa zaman dululah, SPM ni biasalah 12A, 17A, 18A. Jadi masuk dalam top 10 tu. Nombor 9 sekolah ni, 8, 7, 3. Nombor 3 tak silap saya College Islam Kelang. Sekarang ni nama berkisas tak? Kisas. College Islam Kelang, nombor 3. Nombor 2 SMK apa tak ingat dah. Tapi nombor 1 tuan-tuan, sekolah apa? Sekolah Kehidupan. Sekolah Kehidupan. Ini yang tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pengalaman tu yang lebih tinggi. Dia buat senarai itulah. Kajian dia lah. Nombor 10, 9, 8. Nombor 1 Sekolah Kehidupan. Maknanya pengalaman tu yang lebih berharga. Jadi sebab itulah kita perlu mencari guru-guru yang lebih tua kerana pengalamannya lebih tinggi. Baik. Jadi sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala memilih Hammad, yakni Sayyidina Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Setelah difikir dan ditelitinya, beliau pernah berkata, aku berpendapat beliau iaitu Sayyidina Hammad adalah seorang yang tua, lagi tenang, lagi santun dan tersangat sabar. Ini tuan-tuan, pandangan Al-Imam Abu Hanifah waktu dia nak pilih guru. Dia pilih Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Kenapa? Kerana ada sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, tua. Al-Imam Hammad ni seorang yang tua. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, santun, maknanya akhlak yang baik. Dan yang keempat, sabar. Orang tua ni kesabaran dia tinggi. Tengok, ini sifat-sifat yang ada pada guru Al-Imam Abu Hanifah, iaitu Al-Imam Hammad ibn Abi Sulaiman. Ini guru kepada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, dia belajar dengan Imam Hammad ni berapa tahun tuan? Berapa tahun dia belajar? 18 tahun. Duduk dengan Imam Hammad, sabat istimrar, istiqamah dengan Imam Hammad selama 18 tahun. Tak tukar pun dengan guru yang lain. Sebab tu orang zaman sekarang tuan, bila belajar agama saja, mak ayah tanya, pak cik tanya, kan? Berapa lama dah mengaji ni? 6 tahun. 6 tahun? Lama betul. Mengaji ni lama sangat. Kita orang kita tanya gitu tuan-tuan. Tak? Orang zaman dulu biasa je, 10 tahun, 20 tahun, 18 tahun, 40 tahun pun ada tuan-tuan. Ini Al-Imam Abu Hanifah belajar dengan Imam Hammad berapa tahun tuan? 18 tahun. Maknanya kalau saya ni datang ke Mesir tahun 2007, 2027 baru balik semula. 2017 lah kot. 2027 lah baru balik semula ke Malaysia. Guru kita yang mulia Ustaz Muhammad Nazrul Nasir berapa tahun belajar di Mesir? 16 tahun. Orang bila tanya dia, berapa tahun Ustaz belajar Mesir?
16 tahun. 16 tahun Ustaz. Ustaz belajar apa lama sangat? Belajar ilmu lah tuan kan? Belajar dengan masyayikh Azhar ya? Cari masyayikh, ada masyayikh yang masyhurin dan ada yang qamilin. Ada guru-guru kita ni yang masyhur, yang kita boleh belajar di masjid-masjid ya, di ruak-ruak yang ada di Masjid Azhar tu. Dan kemudian ada masyayikh kita yang qamilin, yang tersembunyi. Dia tak mengajar dekat masjid, dia tak masuk dalam TV, tak masuk dalam media sosial, tapi dia ni diiktiraf oleh guru-guru yang masyhur kan? Antaranya Syekh Ali Saleh, antara guru bahasa Arab yang masyhur di Masjid Azhar. Dia tak mengajar sangat Masjid Azhar kan? Dia memilih anak murid yang tertentu untuk belajar di rumah dia. Ni dia buat pengajian yang khas, belajar di rumah dia sendiri. Ini guru-guru yang qamilin, yang tak terkenal pun. Kita ramai di Malaysia tuan ya, di pondok-pondok ramai saja tuan-tuan guru kita yang tak masyhur, yang tak mengajar di masjid tapi ilmunya sangat tinggi kan? Belajarlah 13 tahun, 20 tahun. Yang penting istiqamah, istimrar, berterusan dengan guru tersebut. Bukannya belajar 2-3 bulan, bosan lah. Bosan untuk guru ni, cari guru yang lain pula kan? Imam Abu Hanifah tadi belajar berapa tahun tuan? 18 tahun. Sahabat dengan Al-Imam Hamad ibn Abi Sulaiman. Guru kita yang mulia Syekh Usamah Al-Azhari yang dicerita dalam satu riwayat. Al-Imam Abu Hanifah ni dia belajar dengan Al-Imam Hamad yang dalam riwayat lain disebut 20 tahun belajar. Jadi 18. Jadi ada riwayat yang lain disebut oleh Syekh Usamah Al-Azhari, dikata 20 tahun belajar. Lepas 20 tahun belajar tuan ya, Al-Imam Abu Hanifah keluar daripada majlis Al-Imam Hamad ibn Abi Sulaiman, buat majlis baru di masjid yang sama. Buat majlis baru. Kemudian Al-Imam Hamad dia tengok siapa dia yang mengajar ni kan? Ada orang baru mengajar ke? Rupa-rupanya Nu'man, iaitu Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Abu Hanifah dah mengajar dah. Abu Hanifah dah mengajar dah. Jadi Al-Imam Hamad ni masuk dalam majlis Al-Imam Abu Hanifah, duduk dalam majlis Al-Imam Abu Hanifah. Waktu sesi soal jawab, Al-Imam Hamad angkat tangan. Dia pun tanya soalan. Apa pandangan kamu tentang masalah ni? Al-Imam Abu Hanifah tak boleh jawab tuan-tuan. Tak boleh jawab. Jadi kata Imam Hamad kata, kamu tu belum matang lagi, belum masak lagi, tiba-tiba kamu dah nak mengajar. Jadi selepas peristiwa tu tuan, Al-Imam Abu Hanifah belajar semula dengan Al-Imam Hamad, tambah lagi 20 tahun. Maknanya 40 tahun belajar dengan Imam Hamad. Masya-Allah tuan-tuan. Ini antara kesungguhan ulama-ulama kita dulu. Al-Imam Abi Yusuf ya, radhiyallahu taala anhu, murid Al-Imam Abu Hanifah. Ketika belajar dengan Al-Imam Abu Hanifah berapa tahun?